Asas Nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi. Kira-kira 10 hari lagi sebelum umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, cukupkah bekalan keperluan terutama dalam menampung permintaan pengguna? Persoalan ini akan kami bawakan dalam Bual Bis seketika nanti bersama dengan tetamu yang akan kami undang sebentar saja nanti. Apapun, salam hormat dan salam sejahtera. Saya Ray Robin dan ini rancangan Bis Malaysia untuk edisi hari ini Jumaat 15 Mei 2020. Selain bersiaran di saluran TV1, anda juga boleh ikuti Bis Malaysia di saluran berita RTM dan juga di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Sepanjang kita bersiaran selama 30 minit, Bis Malaysia seperti biasa akan bawakan perkembangan ekonomi semasa dan kami mulakan dengan perkembangan berita ini. Industri sarung tangan getah kuasai 65% pasaran dunia tahun ini kesan daripada pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia, Dato' Dr. Zairosani Muhammad Noor, lonjakan permintaan itu datang dari Amerika Syarikat dan juga Eropah. Industri itu dijangka terus berkembang mengambil kira keperluannya dalam mendepani pandemik berkenaan. Mengulas mengenai penurunan merundum harga getah, Lembaga Getah telah merangka pelan pemulihan bagi sektor terjejas untuk memulakan operasi seperti biasa. Ia termasuk pemberian bantuan insentif secara menyeluruh selain mempermudah penyampaian bantuan prihatin rakyat. Kerajaan juga menyuntik dana RM100 juta kepada institusi itu bagi memastikan industri getah kekal mampan terutama berdepan pandemik COVID-19. AirAsia menawarkan penerbangan percuma ke destinasi domestik terpilih di semenanjung Malaysia dalam menyokong usaha Ormond Group. Ia menawarkan penginapan percuma untuk petugas barisan hadapan Hospital Kuala Lumpur HKL. Dalam kenyataan bersama hari ini, mereka berkata ia sebagai menzahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan HKL yang telah bekerja keras menjaga kesihatan rakyat Malaysia ketika penularan wabak COVID-19. Selain menawarkan penginapan satu malam percuma kepada petugas kesihatan, Osmond Group sebagai syarikat hospitality juga akan memberikan diskaun penginapan 30% kepada semua petugas kesihatan, anggota polis dan tentera yang terlibat dalam usaha memerangi COVID-19. Baik, kita beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini seiring dengan kenaikan dalam tempoh semalaman di Wall Street. Dan untuk analisis pasaran, kita terus saja bersama dengan pengurus dana PNB Investment Berhad, Nuraihan Munir. Pada sesi dagangan pagi, pasaran saham serantau dan Bursa Malaysia menjejaki prestasi semalaman Dow Jones yang melonjak 377.37 mata atau 1.62% untuk ditutup kepada 23,625.34 pada hari Khamis. Setelah dipacu oleh kenaikan saham perbankan dan harga minyak mentah yang lebih tinggi, walaupun terdapat laporan mengenai kadar pengangguran yang suram di Amerika Syarikat sebanyak 3 juta orang pada minggu lepas. Di samping itu, sentimen pasaran menjadi lebih baik susulan data pengeluaran industri China yang meningkat 3.9% pada bulan April dari tahun sebelumnya, berkembang untuk pertama kali tahun ini. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI naik 6.82 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,404.07. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 518 berbanding 291. Sementara 1084 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan,
30 saham komponen FBM KLCI, menyaksikan 19 kaunter untung, 8 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, PBB Group Berhad, Tenaga Nasional Berhad dan Kuala Lumpur Kepong Berhad masing-masing menukuk 42 sen, 24 sen dan 20 sen. Manakala kaunter rugi, Nestle Malaysia Berhad, Sandabi Plantation Berhad dan Public Bank Berhad masing-masing jatuh 60 sen, 13 sen dan 10 sen. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan lemah. Ringgit susut 0.28% kepada RM5.31 sepaun, 0.21% kepada RM4.05 setiap 100 yen, 0.17% kepada RM4.35 sedolar Amerika, 0.15% kepada RM4.70 se-Euro dan 0.03% kepada RM3.05 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad. Baik, terima kasih Nur Raihan untuk laporan saham itu tadi. BIS Malaysia berehat seketika, kembali selepas ini segmen Bual BIS akan menyusul. Baik, bertemu kembali. Selain bersiaran di TV1 dan juga saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan juga YouTube BIS Malaysia. Isu harga dan bekalan barangan keperluan pastinya menjadi keutamaan, terutamanya menjelang musim perayaan seperti Aidilfitri. Biarpun dalam tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB, namun ia tidak menghalang umat Islam untuk membuat persiapan dengan mengamalkan norma baharu bagi memendung penularan wabak COVID-19. Bagaimana PKPB ini mempengaruhi harga dan juga bekalan barangan keperluan menjelang musim perayaan? Ini akan kita bawakan lebih lanjut lagi bersama dengan tetamu yang telah pun bersedia pada waktu ini juga, iaitu Timbalan Pengarah Penguatkuasa Operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP, iaitu Puan Lau Swee Hon. Terima kasih Puan kerana bersama kami. Apa khabar? Baik Puan, kalau kita sebut saja pihak KPDNHCP ini antara peranan penting juga ya dalam memastikan khususnya harga barang yang terkawal ini musim perayaan dan sepanjang PKP ini juga sebenarnya merupakan salah satu perkara dan menjadi tanggungjawab pihak KPDNHCP untuk memantau supaya tidak ada peniaga, peruncit ataupun sesiapa saja menaikkan harga sesuka hati ataupun ada yang menyimpan stok dan sebagainya. Mungkin sebelum kita lebih lanjut untuk menjelang Aidilfitri ini Puan, kalau kita lihat selepas pelaksanaan PKP pada 18 Mac lepas, beberapa hari sebelum ramai yang keluar membuat panic buying, menyebabkan ada peruncit pun terpaksa menyembunyikan stok supaya mereka pun ada untungnya pada waktu akan datang dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sepanjang pelaksanaan PKP pada 18 Mac lepas, bagaimana dengan bekalan serta harga barang keperluan? Terima kasih Arin. Sama. Okey, untuk makluman, selama tempoh pelaksanaan PKP ni sehingga sekarang adalah PKPB Perintah Kawalan Bersyarat yang mula pada 4 Mei. Kementerian di mana yang memang dipertanggungjawabkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melaksanakan tugas bagi memastikan bekalan mencukupi dan juga harga barang-barang keperluan adalah pada paras yang berpatutan. Jadi untuk makluman, seawal 18 hari bulan tu Mac bila PKP mula berkuat kuasa, bukan kuasa di seluruh negara telah pun digerakkan untuk menjalankan aktiviti penguatkuasaan pemeriksaan ke atas premis-premis perniagaan di seluruh negara. Tetapi semasa PKP tu memang bukan semua premis berurus niaga sebelum PKP dilaksanakan pada 18 memang kita mengakui telah berlaku panic buying di kalangan pengguna ataupun orang ramai, sebab memang ini akan satu fenomena baru yang saya rasa tak ada rakyat
termasuk saya sendirilah, ya, pernah melalui ini dalam keadaan yang begitu serius, ya, di mana kita terpaksa dikawal pergerakan dan juga aktiviti perniagaan. Walau bagaimanapun kita telah gerakkan dengan pantas dan buat masa yang sama kita telah kena pasti, ya, 25 barangan keperluan yang kita nampak merupakan barangan keperluan yang banyak dibeli oleh pengguna semasa itu, dan dalam 25 barangan tu untuk tengok sama ada keberadaan barang ataupun availability, ya, barang-barang tu ada tak di premis-premis. Di antara barang tu adalah 4 kluster barangan di mana kita kena pasti adalah untuk barang makanan kering, barang makanan segar, minuman dan juga barang-barang penjagaan diri dan kebersihan, ya. Jadi sepanjang pemantauan dan pemeriksaan yang dijalankan oleh pegawai-pegawai di seluruh negara, kami dapati bahawa tak ada masalah bekalan yang tidak mencukupi berlaku. Walaupun semasa tu kita dapati ada juga rak-rak kosong yang diviralkan, ya, melalui gambar-gambar oleh pengguna. Sebenarnya dia adalah sementara. Tidak ada berlaku aktiviti penyorokan dan sebagainya untuk barang-barang keperluan 25 barang yang saya katakan tadi, ya. Pada masa yang sama, kita telah seminggu selepas tu pada 1 April telah mula membuat pemantauan yang lebih rapi ke atas kedudukan bekalan barangan keperluan utama, di mana kita telah kena pasti 6 barangan, iaitu gula, minyak masak, tepung, roti dan beras, ya, untuk dibuat pemantauan yang lebih orang kata rapi. So kita telah mengenal pasti apa yang kita kata peruncit terpilih di tiap-tiap daerah, ya, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris dedicated district retailers, DDR, ya. Dalam masa tu kita dapat ada 700 lebih, tetapi pada seterusnya untuk tempoh tu kita telah peluaskan, di mana pada 8 Mei baru-baru ni kita telah mempeluaskan sehingga 2,700 lebih DDR. Untuk kita tengok dari segi kedudukan stok fizikal yang ada di premis perniagaan mereka, mereka akan laporkan setiap hari kepada pejabat-pejabat kementerian dan ataupun pegawai-pegawai penguasa akan pergi ke premis-premis tersebut. Jadi secara keseluruhan kita dapati kedudukan bekalan memang amat stabil, ya. Stabil, sentiasa ada. Boleh dikatakan di premis-premis ni barang-barang ni dalam tahap keberadaannya 90% dan ke atas, ya. Cuma di peringkat awal kita ada sedikit masalah dari segi bekalan topping muka. Itu yang menyebabkan untuk kluster barang penjagaan diri dan kebersihan ni ada sedikit dari segi kestabilan dia agak terganggu sikit. Tetapi pada penghujung, ya, PKP 3 kita dapati dia amat baik. Sudah ada di kebanyakan, bukan saja di farmasi, tetapi juga di hypermarket dan supermarket dan sebagainya. Betul Puan, masa awal seminggu pelaksanaan PKP pada 18 Mac, awal minggu yang pertama, minggu yang kedua, memang di situ kita nampak macam Puan kongsikan tadi lah, ada rak kosong, banyak keperluan yang cepat habis dan sebagainya. Tetapi beransur ke minggu kedua, minggu ketiga, semua itu dapat diatasi. Jadi, tapi ada sedikit masa yang diambil kerana ia boleh bagi juga import dan ekspor. Ada peniaga yang tidak menjalankan operasi, kilang ditutup dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat juga itu berkenaan dengan sepanjang PKP yang bermula 18 Mac lepas. Kalau kita lihat untuk perayaan Aidilfitri akan datang ini Puan, kalau saban tahun memang kita lihat KPDN-HCP ada melakukan pelaksanaan harga terkawal, khususnya barang keperluan. Apa sahaja musim perayaan? Untuk musim perayaan kali ini, untuk Aidilfitri, adakah sebab ia bersenambungan dengan PKP dan seterusnya dilanjutkan hinggalah menjelang Aidilfitri nanti, bagaimana? Okey, baik. Terima kasih. Sebenarnya dari 18 Mac hingga 14 Mei, ya, malam, penguatkuasaan oleh KPDN-HCP, kita telah pun melakukan pemeriksaan sebanyak lebih daripada 50,000 pemeriksaan ke premis-premis perniagaan di 3 peringkat: pengilang, pemborong dan peruncit, ya. Yang paling besarnya adalah di portion ataupun untuk pemeriksaan peruncit mencecah dalam 42,000 lebih lah, ya. Jadi untuk musim perayaan Aidilfitri yang akan datang,
bukan saja kalau kita tengok sekarang untuk menjelang musim perayaan akan datang sebenarnya bersambungan Hari Raya Aidilfitri, lepas tu di Sabah masyarakatnya akan menyambut Hari Pesta Kaamatan dan diikuti dengan masyarakat di Sarawak akan menyambut Hari Gawai. Ya, jadi dia merupakan satu tempoh perayaan yang panjang. Walau bagaimanapun kita dapati jangkaan kita adalah pada tahun ni mod perayaan adalah ikut norma baru. Saya rasa untuk keselamatan semua memang pihak kerajaan telah menggesa dan saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun dalam ucapannya baru-baru ini untuk minta semua supaya bersabar dan kita tengok keadaan bergerakan supaya biar terhad juga. Jadi dalam keadaan ini perayaan tetap perayaan. Saya rasa permintaan tetap akan ada dan kementerian memang bersedia untuk tengok bekalan barang-barang makanan ataupun keperluan asas yang menjelang musim perayaan seperti ayam, telur, daging. Itu adalah barangan yang biasanya dibuat pemantauan yang ketat dan juga akan ada unsur-unsur ataupun bukan ada tindakan maksud saya inisiatif untuk tengok aspek kawalan harga juga. Jadi untuk musim perayaan saya dapati ataupun dari hasil pemantauan kementerian kami dapati bahawa memang bekalannya buat masa ini juga tak ada masalah. Maklum balas dari pihak industri pun amat bagus. Mereka telah memberi jaminan bahawa tak ada masalah bekalan dan seperti mana biasa Kementerian Perdagangan bukan saja di pihak kementerian kita juga ada engagement dengan agensi-agensi kerajaan lain yang menjaga makanan seperti Kementerian Pertanian, MOA dan sebagainya yang boleh membantu dari segi memastikan bekalan makanan dan juga barang-barang keperluan musim perayaan ini mencukupi. Setakat ni keadaan dia memang terkawal. Kita tak menjangka ada masalah bekalan barang-barang ni dan saya juga perlu memberi orang kata confident kepada pengguna-pengguna jangan risaulah, tak perlu nak stor terlalu banyak sentiasa ada di pasaran, tak ada masalah. Kalau kita jumpa pun dalam tempoh yang singkat saja sebab premis-premis perniagaan perlu masa untuk replenish kat rak-rak tu bukan sebab dia terputus bekalan. Dia sebenarnya perlu masa untuk tambah balik kat store mereka dan sebagainya. Baik, Puan, kita akan sambung perbincangan kita ini untuk melihat bagaimana pula pelaksanaannya ataupun harga-harga yang dikawal itu untuk musim perayaan pada akan datang ini. Sebelumnya akan kita tanya lebih lanjut, terus setia bersama kami di BIS Malaysia. Baik, kembali bersama kami dalam rancangan BIS Malaysia dan masih lagi bersama dengan saya pada waktu ini iaitu Puan Low Swee Hon, Timbalan Pengarah Penguatkuasa Operasi KP dan HEP untuk kita melihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan khususnya skim kawalan harga sempena musim perayaan Aidilfitri yang menjelang ini. Baik, Puan, kalau kita lihat memang ini antara peranan utama oleh KP dan HEP untuk melaksanakan skim kawalan harga barangan keperluan ini seperti tahun-tahun sebelumnya ataupun mana-mana perayaan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini bersamaan pula juga dengan pelaksanaan PKP disebabkan pandemik COVID-19 ini, adakah ada sedikit perbezaan daripada tahun lepas ataupun pelaksanaannya sebelum ini ataupun sama juga tetapi mungkin dari segi penguatkuasaannya lebih ketat? Bagaimana? Baik, terima kasih. Seperti mana untuk tahun-tahun sebelumnya, skim kawalan harga ataupun sekarang adalah dikenali sebagai skim harga maksimum musim perayaan dari tahun lepas lagi. Jadi dari segi pelaksanaan skim ni, dia adalah satu inisiatif ataupun langkah kerajaan khususnya KPDN HEP untuk mengawal kenaikan harga yang keterlaluan tinggi sekiranya ada permintaan yang bertambah semasa menjelang musim perayaan. Jadi perkara ni kita dah lakukan ataupun dilaksanakan semenjak tahun 2000 lagi. Jadi untuk yang musim perayaan akan datang, seperti mana saya kata tadi, musim perayaan agak panjang untuk Hari Raya, Gawai dan Kaamatan ini. Kita masih akan melaksanakan skim kawalan harga. Tetapi dalam masa terdekat, Yang Berhormat Menteri KPDN HEP akan membuat pengumuman yang lebih perinci berhubung dengan kaedah pelaksanaan skim kali ini. Memang dalam tempoh PKP,
kita telah juga mengkaji sama ada perlu dibuat pelaksanaan skim tersebut, tetapi pada masa awal PKP kita dapati tidak ada keperluan sebab permintaan tidak begitu tinggi dalam tempoh PKP 1, 2 dan 3. Dan buat masa yang sama, kita juga tak menerima banyak sangat aduan berhubung dengan ada isu kenaikan harga. Ya. Lebih kepada ada kerisauan pihak-pihak pengguna dari segi bekalan barang. Dari dalam tempoh terdekat ni, apabila pengumuman dibuat nanti, pihak pengguna dan pihak media semua akan dapat maklumat yang lebih rinci. Tetapi memang perlu ada sedikit perubahan dibuat dari segi pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan dalam tempoh PKPB. Ya. Kerana dengan pembukaan hampir ke semua sektor ekonomi pada 4 Mei yang lalu bila PKPB dilaksanakan, memang antara peranan kerajaan dan juga KPDN HEP sebagai satu kementerian yang perlu menjaga kepentingan peniaga dan pengguna. Ya? Kita perlu ada satu keseimbangan dari segi perlindungan dua-dua pihak. Ya? Pada masa yang sama juga bagi tujuan kebaikan negara dan juga masyarakat umum, kita perlu juga merancangkan semula ekonomi dalam negara. Jadi dalam hal ini pelaksanaan kali akan ada berlainan sikit, ya, dari beberapa aspek dari segi tempoh, barangan dan sebagainya. Jadi kita akan tengok mengikut kesesuaian pelaksanaan yang kali ini memang akan ada perubahan sedikit. So kita tunggu je pengumuman dari Yang Berhormat Menteri KPDN HEP dalam masa dekat. Tapi Puan, apa yang kita boleh ramalkan untuk perayaan Aidilfitri akan datang ini? Mungkin permintaannya tidaklah tinggi seperti tahun lepas, kerana kita tahu tahun ini adalah pelaksanaan ataupun sambutan Hari Raya Aidilfitri dilakukan dengan sederhana. Tidak ada majlis besar-besaran, tidak ada majlis berbuka puasa, bazar Ramadan pun tidak beroperasi. Jadi permintaan barang keperluan asas itu macam ayam, daging dan sebagainya itu mungkin sedikit rendah berbanding tahun lepas. Tetapi kalau kita lihat juga Puan, berkenaan dengan pelaksanaan ataupun kita lihat nanti permintaannya akan datang ini, seperti mana itu juga jaminan yang diberikan oleh pihak KPDN HEP, bekalan mencukupi, kerana kita percaya mungkin juga permintaannya tidaklah begitu tinggi seperti mana tahun lepas. Dari segi penguatkuasaan itu bagaimana? Adakah sama juga frekuensinya datang ke tempat-tempat awam untuk memastikan bekalan ada dan peniaga pun jujur dalam berniaga? Okey. Dari segi penguatkuasaan, saya rasa dari mulanya PKP ataupun sebelum PKP pun, ya, peranan kementerian khususnya penguatkuasa memang untuk memastikan pematuhan oleh pihak peniaga dari segi semua akta-akta yang dikuatkuasakan. Bagi tujuan memastikan bekalan dan harga yang berpatutan ni, dalam tempoh PKP ni memang fokus ataupun tumpuan utama penguatkuasaan adalah pada bekalan di bawah menggunakan kuasa di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, manakala untuk menentukan harga adalah berpatutan dan peniaga tidak mencatut, maksudnya tidak mengenakan harga tinggi untuk mengambil keuntungan yang tidak munasabah. Jadi kita gunakan punca kuasa di bawah Akta Kelolaan Harga dan Anti Pencatutan 2011. So perkara ini adalah satu tindakan yang berterusan yang saya rasa dari aspek peranan kementerian tidak berubah. Cuma dalam tempoh PKPB ni, walaupun saya setuju dengan pandangan saudara Edwin tadi, kita menjangkakan memang dia tak akan mencecah paras permintaan tinggi seperti yang perayaan-perayaan dalam negara sebelum-sebelum ini, yang mana memang menjadi amalan perayaan kita memang meriah lah, ya, masyarakat yang raya bersama, amalan open house tu memang sesuatu yang saya rasa kami semua agak look forward lah kan. Tetapi untuk tahun ni saya rasa saya nampak rakyat Malaysia ni dalam beberapa minggu selepas PKP dan sampai ke PKPB ni sudah ada kesedaran dari segi amalan norma baru ni. Saya rasa perayaan kali ini memang akan sederhana, dan semua pihak akan mengambil kira, ya, untuk menjaga keselamatan bukan saja diri, keluarga kita sendiri, ya, dan rakan-rakan dan sebagainya. Jadi dalam apa keadaan pun penguatkuasa tetap akan dijalankan. Dan seperti biasa kita akan menambah
workforce penguatkuasaan kita di lapangan ya. Tetapi dalam musim cuti mungkin kita perlu ada perancangan lah, setelah pun dikeluarkan arahan pun mengadakan perancangan untuk tugasan semasa tempoh cuti perayaan ini. Dan saya percaya pihak ataupun pegawai penguatkuasa pun yang datang ke lapangan itu pun juga memakai SOP baharu ataupun garis panduan yang baharu untuk memastikan pelaksanaan penguatkuasaan itu berjalan dengan baik. Dan sekali lagi mungkin kita juga terus berserukan juga pada penonton kita, sekiranya ada berlaku peningkatan harga dan sebagainya, anda jugalah sebagai saluran untuk membuat aduan kepada pihak KPDNHCP untuk memastikan harga kawalan terutamanya sepanjang perayaan Aidilfitri ini dapat dikawal dan juga dipantau. Baik, terima kasih Puan untuk kesempatan dan juga ruangan diberikan bersama kami dalam rancangan Bis Malaysia. Seketika tadi kita bersama dengan Puan Low Swee Hon, Timbalan Pengarah Penguatkuasa Operasi KPDNHCP, untuk kita bercerita lebih lanjut bagaimana keperluan menjelang Hari Raya Aidilfitri ini. Dan Bis Malaysia edisi hari ini berakhir di sini, dan bagi pihak penerbitan kami mengucapkan terima kasih untuk anda yang juga menonton, dan selamat Hari Belia Negara untuk hari ini. Hari ini dengan temanya Dekat Ini Dekat Anda, dipilih sebagai iktiraf sumbangan golongan belia dalam pembangunan negara. Terus patuhi perintah kawalan pergerakan bersyarat dan sentiasa menjaga kebersihan diri serta mengamalkan penjarakan sosial. Amalkan norma baharu untuk bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19. Saya Redoni Salahmat dan kita jumpa lagi.